patriotisme adalah semangat patriotik, iaitu semangat cinta akan negara. Manakala nasionalisme ni juga sama, tetapi dia lebih kepada bangsa. Nasional tu ya. Okey, nation. Nation tu maknanya bangsa. So nasionalisme maknanya semangat cinta akan bangsa. Dan ini bangsa ini merujuk kepada bukan bangsa iaitu kaum, bukan kaum Melayu, Cina, India, bukan. Itu bukan. Tapi lebih kepada bangsa sesebuah negara. Iaitu bangsa Malaysia, itu maksudnya. Ya, beza perkataan tapi berbeza juga maksud sebenarnya ya. Dianatism, dia bolehlah juga Diana. Bolehlah jalanlah kan. It's okay, tak ada masalah. Boleh juga. Siapa-siapa nak masuk grup Dianatism, silakan. Okey. Baik. Pun boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Kita lihat kebangkitan nasionalisme. Alright. Okey, tak payah. Okey, baik. Kita lihat di sini. Nasionalisme. Apakah maksud nasionalisme? Ya, kan Fuzi sebenarnya apa tahu ayat dia? Yakinnya kamu. Okey, baik. Baik. Nasionalisme iaitu sebenarnya perasaan cinta terhadap bangsa dan juga negara, dan semangat perjuangan juga boleh dikaitkan dengan satu semangat perjuangan untuk menentang penjajah. Dan ini bertujuan untuk membela bangsa dan negara. Untuk apa? Supaya bila kita dapat membela bangsa dan negara, maka kita akan mencapai kebebasan politik. Maknanya apa? Kita boleh bebas untuk menguruskan negara kita. Kita juga bebas untuk menguruskan ekonomi negara kita dan juga sosial negara kita. So itu yang penting tentang semangat nasionalisme. Dan the problem is, idea nasionalisme ni dia tak sama antara negara dan dia tak sama antara zaman. Dan dia berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling. Sebagai contoh, senang ceritalah, iaitu kalau nasionalisme seperti di England yang kita tengok video tadi, kalau di England tu sebenarnya nasionalisme itu berkait rapat dengan apa tahu? Penentangan terhadap golongan-golongan raja. Why? Sebab raja-raja pada ketika itu terlalu berkuasa sehingga berlakunya penindasan terhadap rakyat. Jadi itulah yang berlaku menyebabkan rakyat memberontak dan juga rakyat telah menggunakan kuasa parlimen untuk mendapatkan hak rakyat. Jadi itu perbezaannya, dan itu bezanya orang-orang barat mereka boleh dan mampu menentang raja-raja mereka. Walhal kalau di kerajaan alam Melayu ni kan, raja adalah satu institusi yang kita takkan lawan. Kerana kita tahu dia adalah ketua. Dan kita tahu dia akan berlaku adil. Compare dengan raja-raja sana lain kot. Dan ini tentang berkaitan apa tahu? Berkaitan dengan pengaruh agama. Raja-raja England dulu sebenarnya mereka banyak terpengaruh dengan gereja, iaitu berkaitan dengan dua jenis mazhab Kristian, iaitu Katolik dan juga Protestan. Di sinilah berlaku konflik antara Protestan dan juga Katolik. Itu panjanglah kalau nak cerita, memang panjang. Right. Baik. Baik, kita lihat itu dah kita tahu tentang maksud nasionalisme. Baik. Kalau ada soalan tanya tentang apakah definisi bagi nasionalisme, okey, so kamu kena ambil yang mana? Baik, bergantung kepada markah. Kalau markah tu dua saja, kamu boleh ambil 1 dan 2 ni. Kalau katakan markah itu 4, so kamu ambil 1, 2, 3 dan 4 kat sini. Kalau markah dia 6, ambil ini dan ini. Nampak tak? Sejarah sebenarnya, soalan-soalan sejarah, dia kena jawab berdasarkan peruntukan markah. So, kalau 2 markah, berikan 2. Kalau 4, berikan 4. Kalau 8, berikan huraian. Berikan huraian. Maknanya, boleh ambil 4 dan tambahkan lagi 4 huraian. Huraian pun boleh, contoh pun boleh. Contoh pun 1 markah tau. Contoh pun 1 markah. Jadi,
Sebab itu sebaik-baiknya kamu kena praktis daripada sekarang untuk menjawab berdasarkan peruntukan markah. Cikgu dengar azan ya? Azan? Dengar azan. Ya, Ke kau yang Perak azan? Perak berazan. Oh, Perak baru azan. Okey, baik. Okey. Uh, kalau bagi ayat yang lain tapi maksud sama dapat tak markah? Dapat. Okey, dapat. Okey. Okey, kalau bagi ayat yang lain tapi maksud sama dapat markah. Tetapi kalau beri ayat yang lain tapi tak ada kaitan dengan menjawab soalan, maka tidak dapat markah. Pastikan. Ya, apa yang kau tak faham, Sushmita? Apa yang kau tak Mungkin faham? cikgu saya faham sampai mencapai kebebasan politik ekonomi dan sosial. Okey. Lepas tu memang tak faham. Lepas tu yang tak faham yang mana? Yang dua bawah ni? Yang dua bawah ni ke? Ya betul Ah, cikgu. Okey, baik. Yang dua bawah tu sebenarnya maksudnya apa tahu? Nasionalisme ni tak sama antara negara dan juga zaman. Contohnya, kalau kita lihat, kalau kita lihat contohnya macam revolusi di England. Kalau revolusi di England itu sebenarnya penentangan raja terhadap raja ya, raja monarki itu dan mengembalikan kuasa kepada rakyat. Tapi kalau nasionalisme di tanah Melayu, berbeza. Dia menentang penjajah. Berbeza. Kalau katakan revolusi kalau revolusi di Mesir, kalau revolusi di Mesir iaitu menentang penjajah dan mengembalikan ajaran agama Islam. Kalau revolusi di China pula iaitu untuk menentang pemerintahan maharaja, dan untuk mengembalikan kuasa kepada rakyat. So dia bergantung kepada tempat dan juga di mana dan juga pengaruh sekeliling. Itu Cikgu, sebenarnya. Ya. kalau Middle Eastern country macam mana? Middle Eastern country biasanya adalah berkaitan dengan perjuangan untuk menegakkan agama, especially agama Islam. Itu Middle East, especially di Baik Mesir. cikgu. Jadi dia berbeza. Dia berbeza mengikut tempat dan keadaan. Kalau revolusi Amerika iaitu menentang penjajahan barat iaitu penjajahan British. Kerana mengenakan cukai. Nampak tak? Maknanya idea nasionalisme ni dia berbeza mengikut negara dan mengikut zaman. Sebab itu kita kena pelajari satu persatu. Alright, tak apa. Kalau mana-mana yang tak faham boleh bertanya. Nampak cikgu? Okey, terima kasih banyak Aisyah. Baik. Kita lihat dulu pendapat tokoh sejarawan berkaitan nasionalisme. Baik, tadi ada soalan daripada siapa ya? Okey. Kalau katakan Afiq Zamri, dia kata kalau salah eja nama tokoh salah ke cikgu? Tidak. Kalau salah contohnya kalau katakan kamu tulis nama Hans Kohn tu. Mungkin kamu lupa nak letak H ke ataupun S ke kan. Dia ni tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada pemotongan markah. Jadi itu paling penting kamu kena ingat. Alright? Paling kena ingat Baik. Kita lihat Hans Kohn. Dia kata iaitu nasionalisme ialah gerakan yang meletakkan kesetiaan. Kata kunci dia kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. So itu nasionalisme. Itu nasionalisme. Means that bermakna macam kamu kan. Kesetiaan kamu kepada mana? Kepada negara, kepada raja. So itu adalah berkaitan dengan kesetiaan. Itu yang dikatakan oleh Hans Kohn. Bagaimana pula dengan Profesor William R. Roth? Aisyah kata setia kepada ibu bapa. Ibu bapa memang bukan setakat setia, kamu kena taat kepada ibu bapa. Itu memang menjadi satu kewajipan. Kewajipan. Baik. Baik, kita lihat yang kedua iaitu Profesor William R. Roth. Yang ini setia kepada X apa. Baik. Aduh yai. Profesor William R. Roth kata kebangkitan nasionalisme Melayu, dia spesifik kepada nasionalisme Melayu lebih ke arah kesedaran. Kesedaran dan juga ketegasan diri pada dekad terakhir
sebelum Perang Dunia Kedua. Maknanya, okey, Tapi orang-orang Melayu. cikgu Ya, ada soalan. ya silakan. Kenapa yang Profesor William tu dia bangkit dengan nasionalisme tu? Okey, kenapa dia berikan definisi nasionalisme macam ni? Betul? Ya. Okey. Okey, baik. Sebenarnya Profesor William R. Roth ni memberikan definisi nasionalisme dari sudut pandang tanah Melayu. Ya, tanah Melayu ataupun sudut pandangan Malaysia. Jadi dia sudut pandangan pada setempat. Jadi sebab itu dia spesifik kepada nasionalisme Melayu. Okey, jadi nasionalisme ini bergantung kepada siapa yang bercakap, di mana dia bercakap dan juga bila dia bercakap. Contohnya Hans Kohn ni, dia memberikan definisi gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang itu mungkin pada tahun-tahun 1800. Manakala Profesor William R. Roth ni, dia memberikan maksud definisi nasionalisme ini pada tahun-tahun 1930. Mungkin sebelum Perang Dunia Kedua. Dia berlainan waktu menyebabkan definisi itu berbeza. Nampak tak? Okey. Dan itulah yang berlaku. Dan kalau kita lihat, okey, kesedaran orang Melayu, okey, kerana ancaman. Kenapa orang Melayu sedar? Kerana ancaman terhadap kepentingan orang Melayu serta faktor-faktor ekonomi. Maksudnya apa? Sebelum Perang Dunia Kedua berlaku dulu ya, okey, kuasa-kuasa raja semakin berkurang. Kemudian banyak sumber-sumber alam, okey, sumber alam di tanah Melayu banyak diambil oleh British. Jadi ini satu ancaman kepada orang Melayu. Jadi sebab itu orang Melayu bangun menentang. Bangun menentang. Dan satu lagi, bagus Sushmita, kita nak sampai situ ya. Kebimbangan terhadap sekularisme dan imperialisme barat tanah Melayu. Okey. Baik. Since korang semua mungkin dah ada semua perkara ini kan. Baik, ada nota ni kan. Paling penting kamu kena tahu konsep-konsep ini, iaitu konsep nasionalisme, kemudian konsep sekularisme dan juga satu lagi konsep iaitu konsep imperialisme. Okey. Baik, apakah itu semua ni? Baik. Nasionalisme, semangat cinta akan bangsa dan negara. Sekularisme. Okey, cikgu nak menjawab sekularisme ni. So kalau kamu ada pen, okey, ataupun ada nota yang ini dan kamu nak tuliskan kat sebelah, silakan tulis kat sebelah. Baik. Sekularisme ni sebenarnya bermaksud apa tahu? Iaitu bermaksud pengasingan. Okey, pengasingan agama daripada kehidupan. Itu dia. Pengasingan agama daripada kehidupan, maknanya daripada politik, daripada ekonomi, daripada sosial, semuanya tidak melibatkan agama. Itu dipanggil sekularisme. Nampak tak? Boleh faham? Tapi tak ada misai. Okey, terima kasih Hana. Cikgu ambil itu sebagai satu komplimen, boleh Cikgu ambil itu sebagai satu komplimen. Okey, baik. Okey, sekularisme iaitu pemisahan. Okey, pemisahan atau pengasingan agama daripada kehidupan, itu sekularisme. Baik, adakah ianya satu perkara yang baik? Secara umumnya, ianya tidak bagus. Kerana kehidupan tanpa agama seolah-olah kehidupan tanpa panduan. Tanpa panduan. Habis tu politik kita nak berpandukan pada apa? Habis tu pendidikan nak berpandukan apa? Kemudian sosial berpandukan pada apa? Takkan kita main pandu pada apa? Pandukan kepada barat. Seperti mana yang berlaku pada pendidikan kita sekarang. Kita banyak berpandu kepada pendidikan barat. Jadi sebab itu kalau kita lihat, okey, banyak juga kes berlaku di mana pun tahu. Para pelajar dapat SPM straight A, 7A, 8A, 10A. Tetapi apabila bekerja terlibat dengan rasuah, terlibat dengan politik wang, terlibat dengan pelbagai lagi kesalahan jenayah. So orang akan tanya, kenapa budak pandai boleh buat jenayah? Nampak tak? Kerana apa?
kerana pemisahan agama daripada kehidupan. Pemisahan agama daripada sosial, daripada politik, daripada ekonomi dan daripada pendidikan. Itu sebenarnya benda tu cikgu telah fikir sejak daripada tahun 2004 lagi ya, di mana kenapa perlu pisahkan. Okey, sebab akhirnya budak-budak yang nakal-nakal pun kalau dia orang kata apa belajar pun jadi pandai. Budak nakal-nakal pun boleh dapat straight A. Nampak tak? Kenapa bukan 2003? Sebab dia belum lagi 2002. Sudahlah kau Rafi. Baik. Kemudian imperialisme pula. Okey, apa benda kau ni? Aduh ya kau ni. Okey, baik. Afif, tak tahu tak payah cakap lah kan. Tak tu tak payah cakap lah kan. Buat malu je. Okey. Saya tanya Buat tu, malu. tanya. Salah memang salah. So tak payahlah kan. Okey, baik. Okey, baik. Satu lagi. Imperialisme. Imperialisme maknanya dasar penjajahan. Okey, take note Imperialisme iaitu dasar penjajahan barat ke atas negara-negara lain. Itu adalah imperialisme. Okey. Sekarang hari ni kita belajar ada terms-terms iaitu nasionalisme, kita belajar sekularisme dan juga imperialisme. Sekarang baru tahu kan? Okey, baik. Itu kata daripada Profesor William R. Roth. Okey. Okey, patut cakap macam tu. Okey. Kemudian kita lihat juga Dato' Onn Jaafar. Ini cikgu rasa ramai yang kenal Dato' Onn Jaafar. Dan kita lihat Dato' Onn Jaafar, dia kata nasionalisme ni apa? Nasionalisme ni ialah menzahirkan, maknanya mewujudkan suatu bangsa yang lebih tegap dan juga lebih kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri. Okey, ya Aisyah. Kemudian untuk mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Okey, baik. Baik, Onn Jaafar adalah dia nama dia memang dah nama On, nak buat macam mana? Kan? Mungkin nama keturunan. Semua orang maklum macam. Okey, baik Nakib. Baik. So, kalau kita lihat memang nama dia memang ada On, tapi bukan ON tapi ONN. Dia ada dua ONN. Okey. Ya, betul ada. Okey, jadi inilah yang dikatakan Dato' Onn Jaafar, iaitu menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan juga kuat. Boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri dan mengambil tempat yang sebenar. Baik, kamu faham tak apa maksudnya mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu? Sebenarnya, Langsung tak faham cikgu. langsung tak faham. Sebenarnya begini. Okey, sebenarnya Dato' Onn Jaafar dia kata apa tahu? Nasionalisme ni adalah di mana usaha orang Melayu untuk menjadi suatu bangsa yang kuat dan kukuh. Dan kata-kata ini berlaku pada tahun bila? Pada tahun di antara 1930 sehinggalah tahun 1940 lebih kurang 48. Jadi itu tahun-tahun di mana Dato' Onn Jaafar dia banyak menentang penjajah barat. So dia kata apa? Orang Melayu perlu ambil tempat dia yang sebenar, maknanya ambil kedudukan dia yang sebenar. Orang Melayu di tanah Melayu ni ataupun di Malaysia adalah apa? Adalah bangsa asal. Bangsa asal di negeri ini ataupun di negara ini. Jadi sebab itu orang Melayu kena menjadi lebih berkuasa dan juga lebih layak memimpin negara ini berbanding bangsa-bangsa lain. Lebih layak. Kerana apa? Kerana orang Melayu adalah tuan di tanah Melayu. Itu sebenarnya yang dimaksudkan Dato' Onn Jaafar, iaitu apa? Mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain. Tempat yang sebenar orang Melayu apa? Sebagai tuan di tanah Melayu. Itu je. Itu juga yang dimaksudkan dengan kalau kita pergi tengok. Kalau negara China pun sama. Negara China kata apa? Orang China adalah tuan di negara China lah. Kan? Kalau kita pergi sana, kita boleh tak claim tempat sebagai owner China? Tak boleh. Nampak tak?
Itulah dia bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga di negara-negara lain, sama je. Nampak tak? Okey, jadi itu sebenarnya maksud mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Baik, Datuk On Jaafar lahir tahun bila? Nanti kamu check lah nanti. Okey. 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 Maaf cikgu, saya rasa pandangan Datuk On Jaafar tak betul cikgu pada pendapat saya. Okey. Baik. Okey, pada pandangan kita betul Sushmita. Pada pandangan kamu, okey, kamu yang sekarang ini pada tahun 2021, of course kamu tidak bersetuju dengan pendapat itu. Ya, cikgu. Okey. Ya, tetapi kalau kita lihat bilakah Datuk On Jaafar ni kata macam ni? Pada tahun 1930-an hingga 1948, iaitu tahun-tahun di mana tanah Melayu belum merdeka. Malaysia belum merdeka. Nampak tak? Jadi, kata-kata Datuk On Jaafar ini dikira sebagai relevan, dikira sebagai tepat, dikira sebagai betul pada tahun itu. Nampak? Nampak, Jadi, cikgu. ya, jadi kalau kita lihat, sebab itu sebenarnya, kalau kita lihat banyak fakta-fakta yang sebenarnya di dunia kita ni ada banyak fakta, tetapi kita tak boleh simply say, oh fakta you salah, fakta I betul, fakta I salah, fakta you betul, fakta tak. Sebenarnya dia bergantung kepada situasi dan bila dia berkata. Contohnya kalau cikgu kata, okey, semasa tahun 1985. Okey. Kalau 1985 kalau kita lihat semua telefon adalah dalam bentuk telefon public tu. Di mana masukkan duit shilling dan telefon. Jadi kalau kita masih lagi tinggal pada zaman itu, kita kata apa? Mustahil lah. Mustahil lah telefon ni boleh bawa ke mana-mana, mustahil lah. Kan? Jadi pada pendapat dia, sukar untuk membuat hubungan kerana apa? Kerana telefon bergantung kepada telefon awam. Tapi sekarang telefon di mana-mana. Dalam rumah semua ada. Jadi kita pula cakap lain sekarang. Sekarang ni kita boleh buat apa-apa sahaja dengan menggunakan telefon. You see? Berlainan zaman, berlainan pendapat. Betul. So sebab itu sesuatu fakta yang relevan itu dia bergantung kepada situasi dan zaman. Jadi mungkin sekarang kita kata apa? Telefon kita sekarang ni mesti ada macam-macam apa semua kan. Mungkin the next 10 years, the next 20 years or the next 40 years apa semua kan. Kita tak akan jumpa smartphone macam sekarang ni. Mungkin Pasal apa, cikgu? mungkin sebenarnya phone hanyalah dua pelekat yang ditampalkan di jari sini dan di jari sini. Kemudian di sini ada keyboard untuk dial dan hello. Mungkin. Kan? Mungkin. Macam pelik je, cikgu. Macam pelik. Betul, tapi tak mustahil. Tak mustahil. Jadi itulah. Macam orang dulu cakap, mustahil lah telefon boleh bawa ke mana-mana, besar macam ni kot. Sudahnya, jadi kecil boleh bawa ke mana-mana. Kalau orang dulu kata apa mustahil, sekarang tak mustahil. Kalau boleh telefon dalam kepala terus. Itu pun ada juga mungkin. Nampak tak? Ya, Jadi cikgu, itulah senang yang masa berlaku. tu. Yes, kan? Bawa phone macam bawa kotak. Yes. Kereta terbang sampai sekarang tak ada. Apa pula tak ada? Adalah. Ada. Kalau kita lihat macam contohnya macam Angsa. Angsa tu kan Toyota Angsa. UNSER. Tu kan Angsa. Sudah. Cikgu ni kan. Sudah. Okey, baik. Seterusnya. Bukan. Tak adalah. Tak lawak. Fakta. Okey, Salah, baik. cikgu. Okey, baik. Seterusnya. Seorang lagi yang kita nak tengok nasionalism iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kamu tahu tak dekat on the way nak pergi ke Genting Highland ada satu Yes. Mana satu gambar akademik dia? dipanggil Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ada gambar? Kau tengok je lah dekat ni kan. Gambar ni. Dekat buku teks kan. Baik, Dr. Burhanuddin kata apa tahu? Iaitu perjuangan menentang penjajah. Dan perjuangan ini hendaklah ada persatuan dan mesti ada perpaduan yang kuat. Betul? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itulah dia.
Kan? Nak Dia menentang penjajahan. macam Hmm. dia macam Datuk Maharaja Lela ke cikgu? Ke lain? Tak lain. Dr. Burhanuddin Helmi ini adalah salah seorang nasionalis, okey, pada tahun-tahun sekitar 1930-an hingga 1950-an. Lebih Oh, kurang macam itulah. So dia ni memang ahli akademik. Burhanuddin Al-Helmi ni ahli akademik yang mana dia banyak mengeluarkan buku-buku yang berkaitan dengan nasionalisme. Dan okey, sebenarnya ada satu akademi, kalau tak silap cikgu, sekolah rasanya. Sekolah antarabangsa, iaitu sekolah Burhanuddin Helmi. Iaitu rasanya sekolah itu Kat berada mana cikgu? dia di jalan nak menghala ke Genting Highland. Okey, ada satu sekolah dipanggil Sekolah Burhanuddin Helmi. Saya rasa saya pernah tengok Ya, signboard. betul. Pernah. Signboard dia, betul. Sekolah Burhanuddin Helmi. Okey. Ya, betul. Dia okey, dia sebenarnya doktor, kalau tak silap cikgu, doktor falsafah rasanya. Okey, doktor falsafah. Ya, mungkin juga Dan. Betul. Okey. Dia kata apa? Kalau nak berjuang, okey, menentang penjajahan, kita perlu bersatu dan kita kena ada perpaduan. Itu kata dia. Itu baru betul nasionalisme. Kemudian kita lihat pula kepada, okey, inilah dia. Ni gambar dia, Burhanuddin Helmi kat atas rupanya. Kat atas ya. Dan dia kata apa? Menentang penjajahan untuk mencapai kemerdekaan, berpegang kepada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu serta agama Islam. Dan menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan. Tapi paling penting apa tahu? Menentang penjajahan untuk mencapai kemerdekaan, itu paling penting. Dan juga menentang itu perlu kepada kesopanan dan tata tertib. Maknanya apa? Kita nak menentang mesti ada strategi dan mesti ada apa? Mesti ada kesopanan. Jangan mencaci maki, jangan memburuk-burukkan. Jadi kita berjuang berbudi bahasa. Nampak tak kat situ? Ini form 4 ni tak tahulah budi bahasa ada lagi tidak ni? Ada kan? Alhamdulillah lah kan? Ada cikgu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian seterusnya Dr. Arsundaralingam. Doktor dia kata apa? Fenomena nasionalisme ni adalah fenomena ataupun kejadian yang sejagat, maknanya berlaku seluruh dunia, yang mana ianya mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Okey. Kemudian kemudian memindahkan kedaulatan itu kepada rakyat dan menuntut kesetiaan individu disalurkan kepada negara bangsa. Maknanya apa? Supaya apa tahu? Supaya benda ni berlaku seluruh dunia dan tindakannya adalah apa tahu? Nasionalisme ini iaitu iktiraf hak rakyat, hak bangsa itu. Untuk apa? Untuk menegakkan sebuah negara bangsa. Itu semua hak-hak rakyat lah. Kemudian, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, dia kata apa? Nasionalisme Melayu bukanlah satu gejala baru, tapi dah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Maknanya apa? Semangat cinta akan bangsa tu memang dah wujud. Nasionalisme tu dah wujud dari dulu lagi. Ada. Okay. So, kesetiaan kepada raja, inilah dia katakan sebagai ciri nasionalisme Melayu. Iaitu, bila setia kepada raja, maknanya setia kepada bangsa. Sebab apa? Sebab raja adalah kata kunci ataupun raja adalah kedaulatan bangsa itu. Baik. Okey, baik. Daniel, sebenarnya apa yang berlaku adalah Dr. Arsundaralingam ni adalah salah seorang ahli sejarawan. Maka, dia boleh membincangkan dan memberi definisi. Dia bukan berjuang. Macam kamu belajar Profesor Khoo Kay Kim. Pernah dengarkan nama Profesor Khoo Kay Kim? Dia adalah sejarawan Malaysia. Dia banyak cerita pasal tentang Kesultanan Melayu, okey, dan juga tentang bangsa Malaysia, kan? Jadi adakah dia berjuang untuk membangunkan Malaysia? Tidak. Tetapi dia memberikan definisi itu.
Bukan. Ini semua orang-orang ni hanyalah memberikan definisi. Ingat ini semua orang ni memberikan definisi, bukan mereka yang berjuang tapi memberi definisi nasionalisme. Profesor Khoo Kay Kim lah. Okey. Kemudian fahaman kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Maknanya tanah Melayu. Kemudian inilah dia, nampak tak ni? Baru sebut panjang umur. Tapi panjang umur apa? 2018 dah tak ada dah. Okey. Profesor Khoo Kay Kim ni mendiang. Khoo Kay Kim ni telah meninggal dunia tahun 2018 kalau tak salah cikgu 2018 ataupun 2019. Okey. Dia kata apa? Nasionalisme ini merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan yang unggul dalam negara sendiri. Jadi ini yang dikatakan sebagai nasionalisme. So kalau kita lihat Profesor Dr. Khoo Kay Kim ni, dia bercakap dari sudut tanah Melayu. Kalau kita minta, kalau dia ni ada lagi lah kan. Kalau dia ada lagi, kalau kita tanya apa pendapat Profesor tentang nasionalisme di England dan di Amerika, dia akan berikan definisi yang berbeza juga. Maknanya apa? Definisi nasionalisme bergantung kepada zaman dan juga tempat di mana ianya berlaku. Nampak tak? Boleh faham okey. Baik, ada sebarang persoalan nak tanya? Ada tak sebarang soalan nak ditanyakan tentang berkaitan definisi nasionalisme? Yes. Tak ada. Okey. Tak ada Yang lain-lain okey dia bagi pendapat melalui pandangan orang lain kerana dia bagi pendapat berdasarkan kajian dia. Kajian dia tentang pendapat-pendapat orang lain dan dia buat kesimpulan. Nampak tak? Dan orang lain pula, kemungkinan besar orang lain tidak ada masa tu tak ada wujud lagi dah. Contohnya dia buat kajian tentang revolusi keagungan, dia buat kajian tentang revolusi kemerdekaan Amerika. Nampak tak? Jadi bila belajar. Okey, baik. Kemudian emeritus apa? Ini adalah satu pangkat pangkat profesor yang kita kata sebagai pangkat profesor yang tinggi lah. Profesor banyak Profesor Diraja, Profesor Emeritus, kemudian Profesor Madya. Okey, so banyak. Ini bermakna kalau nak dapat pangkat ni semua, okey, secara umumnya kamu kena ada PhD lah. Maknanya kamu kena belajar sampai PhD. PhD ni tak, Dr. Amalina dia hanya dapat title apa? Dia sebab dia doktor. Dia memang doktor perubatan. Macam mana buat PhD? Okey. Baik. Off record jap. Okey, baik. Sebenarnya begini. Okey. Paling penting apa tahu? Selepas SPM. Okey, bayangkan perjalanan kamu macam ni Selepas SPM, kamu ada 3 pilihan. 4 lah sebenarnya, 4 pilihan. Pertama, kamu boleh pergi buat boleh buat diploma kat mana-mana universiti atau college. Okey. Kemudian tidak. Dan tidak. Tidak. Okey, so mula-mula diploma. Kemudian yang kedua, kamu boleh buat asasi, iaitu kamu boleh buat matrikulasi. Selepas SPM matrikulasi. Masuk matrikulasi. Lepas matrikulasi baru boleh kamu pergi ambil degree. Yang ketiga, kamu juga boleh ambil apa? Iaitu boleh ambil sijil. Ini perjalanan lagi jauh lah. Ambil sijil dulu, kemudian baru apa-apa sijil yang asasi, kemudian kamu boleh ambil A level ke O level ke untuk meneruskan ke bahagian diploma dan juga bahagian degree. Dan yang terakhir ni pilihannya apa? Pilihannya adalah lepas SPM kerja. Okey. So, sebenarnya lepas SPM kamu tak boleh terus pergi degree tau. Tak boleh. Tak boleh terus pergi Dah degree. ambil foundation kan cikgu? Dia kena foundation. Foundation tu kalau di Malaysia dipanggil sebagai matrikulasi. Dan yang satu lagi yang cikgu cakap sijil tadi tu, itulah sijil yang dikatakan foundation tadi. Baik, daripada tiga-tiga ni akan menuju kepada jalan yang sama, satu tempat, iaitu apa? Kamu pergi ke satu tempat dipanggil degree. Dapatkan degree dulu.
Okey, degree pun sebenarnya biasanya di antara 4 tahun hingga 6 tahun. Selepas degree, okey, kamu boleh kerja ataupun selepas degree kamu boleh sambung untuk buat master. Masters. Ya, kebiasaannya master 2 tahun. Okey, biasanya 2 tahun. Kemudian dah dapat master, kamu nak sambung untuk buat PhD pun boleh lagi. Biasanya kamu boleh sambung untuk buat selama setahun atau 2 tahun lagi untuk buat PhD. So total lebih kurang dalam kita kata dalam 7-8 tahun jugalah. Cikgu Lepas lepas SPM tu. PhD ada apa-apa tak? Tidak, sebab PhD ni sebenarnya adalah dia bukan lagi belajar. PhD adalah kamu buat kajian. Dan kamu keluarkan buku, keluarkan satu teks untuk tentang kajian yang telah kamu hasilkan. Dan kajian kamu itu akan dia katakan akan diiktiraf oleh orang-orang yang PhD lain. Orang-orang yang PhD lain. Terus terang cikgu cakap, cikgu tidak ada PhD. Cikgu tidak ada PhD. Yes, kena buat tesis. Ya, betul. Cikgu tak ada PhD. Auto dapat doktor ke? Sebenarnya dapat, ya. Kita kata bukan dapat doktor, dapat profesor lah. Cikgu ada Profesor setengah doktor. orang kan dia buat PhD dia dapat macam nama kat depan doktor, profesor macam. Ya. Yang tu memang dia belajar lepas tu dia dapat nama tu ke atau dia memang Ya, betul. Dia belajar dan dapat nama tu. Dan dia buat banyak sumbangan lah. Dan sekolah yang berpersediaan ke luar negara berapa tahun biasanya cikgu? Biasanya dalam 2 tahun. Ya, buku tu memang tebal. Bukan sikit-sikit anak. Memang tebal. Dan dia kena ada format dia. Salah format, tesis itu tidak diterima dan anda takkan dapat PhD. Ya, betul. Ya, betul. Kalau lecturer tu ada dia panggil orang panggil profesor, means that dia ada PhD. Yes. Cikgu. Ya. Kalau average salary untuk orang yang kerja lepas degree berapa cikgu? Yang Dia lepas max degree. lah dapat. Okey, kalau lepas degree dia bergantung kepada di mana lokasi kerja. Di mana lokasi kerja. So tentang gaji ni sebenarnya kebanyakan orang yang buat degree, master dan juga PhD, mereka tak memikirkan tentang gaji sebenarnya. Mereka tak memikirkan tentang gaji. Mereka hanya fikir Diorang nak fikir buat master. ilmu. Ya, nak dapatkan ilmu. Dengan ilmu tu maka dia akan kerja, mana-mana pun tak kisah dia kerja, tapi daripada situ dia akan dihargai dan dinaikkan pangkat kepada pangkat yang sepatutnya. Tapi kan cikgu pada masa zaman sekarang, kalau kalau tu no money no talk kan cikgu. Ya, betul. So kalau no, I'm being frank lah. Kalau saya sekarang kalau boleh kalau saya kerja, saya akan semua orang akan cari kerja yang cepat dan dapat duit kan cikgu. Betul. So saya tanya kalau belajar sampai PhD, kalau dia orang memang tak nak kerja, then apa pun saya tak faham nak belajar sampai PhD. Okey, baik. Sebenarnya PhD ke, master ke, degree ke tidak menjanjikan kekayaan. Tak. Dan Yang tu kalau betul katakan cikgu. Ya, yang penting usaha. Yang penting usaha. PhD susah ke? Kena buat tesis sendiri. Dan kalau macam Afif kata, zaman ni menari je pun dah kaya raya. Baik, kalau baik, menari pun dah kaya raya. Cikgu nak tanya satu je. How long? Berapa lama? Selagi anda ada fans, selagi itulah. Selagi. Tak lama sebab benda ni trend je. Kalau orang lain dah take over your trend, no more. No more. Kena pandai cari konten lah. Kena pandai cari konten pun sebenarnya sampai bila? Sampai bila? Tak tahu cikgu. Tak lama cikgu, tak lama. Sebab dalam dia 8 tahun je lah. Dalam 8 tahun sebab, je. Sebenarnya kalau kita lihat ni macam zaman sekarang terus terang cikgu cakap orang dulu kata apa? Oh, jadi pilot confirm gaji banyak. Kemudian kalau jadi engineer confirm gaji banyak. Kemudian kata Nafi kata Makcik Mila famous ke apa sekarang. Confirm dengan apa duit banyak apa semua. Suddenly tiba-tiba the whole world change kerana COVID-19. Di manakah pilot-pilot yang berbangga tadi? Di mana engineer yang berbangga tadi? Mana? Nampak tak? So kalau kata
Habis, semua habis. Okey, semua habis. Jadi kalau kita lihat di sini kan sebenarnya tidak ada satu pun pekerjaan yang terjamin. Tak ada. Tak ada. Okey, tidak ada satu pekerjaan pun yang terjamin. It's all about your effort. Kamu punya usaha. Kalau Kalau unit tak beruniform usaha, cikgu? kalau unit beruniform pun sebenarnya masalah lain-lain pula. Contohnya unit beruniform seperti polis, tentera pun semua kan. Oh, COVID ke tak COVID ke, memang diorang boleh ada gaji, betul? Betul. Tetapi kalau kita lihat okey, kalau kita lihat kaki tangan awam yang beruniform ini, kalau kamu nak tahu, mereka lah antara orang-orang ataupun kaki tangan awam yang paling ramai terbabit dalam hutang, sehingga kan gaji mereka sebenarnya tak mencukupi. Namun mereka boleh buat loan sampai 70%, 80%. Okey, daripada contohnya kalau katakan daripada RM1,000 kita buat kalau daripada RM1,000, 800 bayar hutang, 700 bayar hutang. Tinggal 300. Nak hidup apa dengan 300? Kalau katakan gaji 2,000, okey, jadi 70% habis, 1,400. Okey, sebulan bayar hutang. Tinggal balance berapa? 600. 600 nak makan apa? Okey. Jadi itulah sebenarnya apa? Kaki tangan awam walaupun terjamin tetapi pendapatannya sering kali tidak mencukupi. Cikgu. Ya. Main stock sekarang bagus ke? Apa dia? Stocks. Stok macam mana? Stock. Invest. Oh, invest. Invest adalah risiko. Forex, cikgu, forex. Okey. Forex, Tak Bitcoin. kiralah. Emas, Okey, emas, cikgu. tak kiralah forex ke saham ke apa. Semuanya about risk, risiko. Anda tak semestinya risiko untung, anda juga risiko untuk kehilangan semua yang kamu invest. Sebab dia pakai leverage. Yes. Jadi semuanya ada, high risk, high reward. Tetapi adakah kamu sanggup menanggung risk yang tinggi tu? Okay. Jadi itu sebenarnya. It's about apa tahu? Okay. It's about kamu punya effort dan juga kamu ingin belajar. Kamu ingin belajar. So kalau kamu ingin belajar, berterusan belajar dan belajar semata-mata daripada pengalaman pun boleh. Okay. Dan kamu akan dapat tahu tentang kehidupan. Kalau tidak, janganlah kan. Tidak, jangan. Okay. Cikgu sendiri dah mengalaminya. Cikgu pernah jadi semuanya. Okay. Pernah jadi duduk di bawah bos, pernah juga menjadi CEO, pernah ada own company, pernah menjadi almost everything. So cikgu dah tahu. Okay. Baik. Jadi betul. Investment penting untuk Okay. Okay, Yon Taufu. Okay, sedap memang kita kata apa, takkan tak sanggup tanggung risiko main forex. Okay, cikgu tanya kamu kalau kamu hanya ada RM2,000 sahaja, okay, berapa banyak yang sanggup kamu invest? Adakah kamu sanggup invest sampai RM1,000? Okay, dan kamu sanggup untuk hilang RM1,000 tu? Cikgu tanya kamu. Sebenarnya, yes. Kata kunci untuk invest apa tahu? Iaitu kamu hanya menggunakan 5%, 5 hingga 10% daripada kamu punya saving untuk risk itu. So, Yang lain adalah pakai leverage kan cikgu? Kamu Broker hanya akan sanggup, main. jadi bagi cikgu, go for ni lah, satu kerja yang bukan semata-mata duit tetapi Cikgu, untuk sorry cikgu. Kalau silakan. lah cikgu jadi counselor, cikgu nak advice macam like we all here untuk ambil what to continue our studies, so after uni you finish what career you should go to, apa yang cikgu akan bagi tahu kita orang? Okay. Baik. Sebenarnya begini. Okay. Kamu belajarlah berkaitan dengan apa yang kamu minat. Belajarlah dengan apa yang kamu minat. It can be anything. Kamu boleh belajar apa juga berkaitan yang kamu minat. Sebab in the end, selepas kamu grad apa semua kan, tak semestinya kamu akan jadi apa yang kamu belajar tadi. Tak. Okay, tidak semestinya. Jadi sebenarnya apa tahu? Contohnya kalau kamu buat business admin,
degree business admin. Okay, adakah kamu jadi pegawai? Tak juga. Adakah mungkin kamu akan menjadi menjadi businessman? Tak juga. Adakah menjadi pegawai? Tak juga. Bergantung kepada effort kamu. Dan kemungkinan besar akan jadi orang lain, mungkin jadi artis, mungkin jadi anything. You can be anything. Degree tu hanya semata-mata untuk apa? As long as kamu ada satu cert yang menunjukkan kamu telah belajar tinggi. Itu je. Itu saja. The rest, okay, kebahagiaan kamu selepas itu adalah bergantung kepada your effort. Yes. Betul. Ya, sama. Okay, sama. Berapa lama ibu bapa nak payung? Kan? Mak mentua tanya gaji berapa? Okay? Kalau katakan mak mentua kamu tanya gaji kamu berapa, bagi tahu je lah. Kalau dia kata tak nak, tak apa, okay, next. Kan? Apa susah? Kan? Itulah kehidupan sebenarnya. Orang yang berumur berapa ni? Berumur 16 tahun bertanya kepada orang yang berumur 45 tahun. Inilah jawapan cikgu. Okay. Sebab cikgu sendiri pun daripada mana? Cikgu sendiri pun daripada business admin, UPM. Business admin UPM. Indian jadi apa? Mengajar kamu. Okay. Jadi kita tak tahu. Okay. Right. Yeah. Gaji cikgu mana ada gaji? Cikgu tak ada gaji. Okay. Cikgu tak ada gaji. Cita-cita cikgu hanya satu saja. Nak membantu seramai mungkin orang-orang yang ingin belajar dengan cikgu. Itu je. Nak membantu, itu je. Wow. Jadi, ya, betul. Tak ada niat. Sebab apa? Cikgu dah umur 45. So, kita dah bajet. Mungkin dalam 15 tahun ke 20 tahun, kita tak tahu berapa lama lagi hidup. So, give the best kepada semua yang memerlukan. Itu je. Cikgu rumah apa? Rumah apartmen je. Kan? Rumah apartmen je. Kita guna, kalau orang tanya, cikgu kita pakai kereta apa? Cikgu pakai Azia je. Azia warna kuning je. Kan? Cikgu tinggal kat mana cikgu? Apartmen mana? Kat Klang tu mana? Ya, dekat Klang, berdekatan dengan Aeon Bukit Raja. Bukit kita Raja tu dua je. Bukit Tinggi. Bukit Raja. Kat Okay. mana cikgu? Bukit Raja tu. Bukit Raja Klang. Bukit Raja bukan sebelum Bukit Alam ke? Just selepas ICT lah. Just selepas ICT. Okay, baik. Okay, kamu sendiri pun mungkin boleh faham kot. Kalau kelas form 4 ni pun dah berapa orang kan. Tu belum kira form 5, belum kira form 3, form 2, form 1 semua kan. Jadi, you can calculate yourself lah. Cikgu saya nak tanya cikgu. Sorry kalau salah. Macam mana cikgu, manage some teachers when dia orang buat online tuition, they don't get the enough support from others. So macam dia orang tak boleh continue back. Macam mana cikgu manage semua? Tak boleh continue untuk apa? Contohkan some teachers, they do online tuition classes. But then they can't get the support they want. For example, they orang expect support yang sambutan yang banyak, tapi yang dia orang dapat tu low from the expectation. So kalau cikgu, macam mana cikgu you can manage macam you can have the same support from I don't know when you started from last time till now. Okay, baik. Soalan tu susah nak jawab tu sebenarnya. Sebab sebenarnya terus terang cikgu cakap, memang ada guru-guru. Cikgu kebat tu. Guru-guru kelas online sebenarnya ramai yang sebenarnya sehinggakan mereka buat satu kelas RM10 pun secara online, namun tak ada yang masuk. Kemudian sampai buat free, yang free memanglah ramai masuk, kan? Tapi bila buat berbayar even RM10, RM20 pun ramai yang tak masuk. Tapi bila macam Susmita tanya tadi kan, sebenarnya cikgu pun pelik. Cikgu buat sampai 100 per month, tetapi pelajar sampai 50-60 orang. Cikgu macam, I don't know. Cikgu tak tahu. Cikgu tak ada buat apa-apa. Cikgu, kalau kamu tengok dekat Facebook, cikgu tak pernah cerita, parents kata kelas cikgu bagus. Student kata kelas cikgu bagus. Cikgu tak postkan semua tu. Cikgu just post, okay, ada kelas, itu sahaja. So, Alhamdulillah lah. Sebenarnya mungkin kerana bila kita buat sesuatu, kita jujur. Means that, korang tengok cikgu kan? Okay, korang tengok cikgu. Inilah cikgu. Cikgu tak pura-pura. This is me. I am. Okay.
I am. So yeah. So cikgu, this is what I am. Macam mana kamu jumpa kat luar, macam ni lah cikgu bercakap. Macam mana cikgu pakai, cikgu gila, orang kata cikgu gila lah, cikgu Mana pelik ni lah cikgu? kan. Ada yang kata cikgu pelik, tapi dia orang suka. Cikgu pelik lah, pakai tanjak lah apa semua kan. Cikgu Cikgu lepas ni lepak lah kita orang semua buat outing bila PKP dah tak Boleh ada. juga cikgu. Outing dengan Afif, Nurin semua tu lah. Itulah. Tiba tu namanya cosplay. Betul. Dengan topi lah. Lepas tu dengan yang terbaru dengan Arab ni lah kan. Ni Arab ni pun ada. Bila je keluar-keluar, cikgu bawa Playboy ke. Okay. Ya ke? Jadi cikgu tak tahu. It's just cikgu nak bagi yang terbaik pada korang dah. Okay. The rest. Cikgu bila keluar, cikgu pakailah tuxedo dengan topi tu. Smart apa? tak nak. Semua cair nanti. Tak payahlah. Hidup kita bukan nak mencairkan orang. Kau ni apalah kau ni? Baik. Dah, jom belajar. Lah jauh kita pergi ni. Okay. 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 InsyaAllah kalau ada rezeki, PKP kita dah tamat. Okay, mungkin kita boleh minum-minum. Sebenarnya cikgu berhajat untuk buat satu kelas fizikal at least sekali dalam tahun ini dengan kamu semua. At least Boleh sekali. je pergi keluar. Kan? Jadi kamu akan lihat botak lah kepala cikgu. Mana ada botak? Nampak ni? Kan ada rambut ni, rambut panjang kot. Tang mana botaknya? Aduh ya kau ni kan. Try lah botak. Tak nak kan? Tak nak. Cikgu tunjuk lagi sekali cikgu. Tak perasan sorry. Cakap benda sama. Apa nak? Cikgu cakap Ni apa tak nak? perasan ke tak sengaja buat? Cikgu tunjuk lagi sekali. Tak payah. Kan? Cikgu smart. Lama miss the chance. Rambut tu dah lah. Kena ikuti rambut tutup. Sebab tu lah jadi macam ni. Buka dah cikgu. Buka cikgu. Buka dah cikgu. Oh, buka Cikgu saya malas. Buka dah cikgu. Malas nak payung rambut saya cikgu. Kan. Cikgu potong sendiri pun boleh. Cikgu. Tak nak lah. Cikgu potong sendiri jangan. Nanti cikgu buat style baru kita semua je. Inklusi nanti. Jealous. Dah. Aduh, ya korang ni lain pula. Ini cerita sejarah. Bukan cerita rambut. Dah, jom. Korang ni. Bila aku nak mula ni? Okey, baik. Cikgu buat. Okey, so kesimpulannya. Okey, kalau saya kucing. Okey. Baik, berdasarkan sejarah, kesimpulan paling penting Okey, berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpinlah yang mendukung perjuangan dan nasionalisme berkait rapat dengan apa? Kesimpulannya, perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan untuk membina sebuah negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. So gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan. Ingat kata kunci dia perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah untuk bebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan dan menuju matlamat apa? Membina bangsa yang berdaulat dan bersatu. Itu paling penting. Sebab itu kalau kita lihat, kenapa nak wujudkan perasaan kekitaan? Even though kita Melayu, ada yang Cina, ada yang India, tapi kita mesti rasa apa tahu? This is negara kita. Kan? Ini adalah negara kita. Siapa lagi yang nak pertahankannya selain daripada kita? Nampak tak? Macam cerita kampung pisang bersiri-siri kan? Ini kampung pisang. Okay? Kita rakyat warga pokok pisang. Kampung pisang. Kita kena pertahankan Kampung pisang kampung ke pokok pisang cikgu? Ya, cikgu tengok sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Okay? Cikgu. Ya. Cikgu tahu kan hari tu cikgu cakap kat kita orang, nota kenapa nak buat, ada orang baca ke kan? Ya, Lepas tu betul. saya tanyalah cikgu sekolah saya, cikgu saya ada nota, saya printkan je lah. Cikgu cakap macam janganlah print, tulislah guna pen warna-warni. Macam okay, baik cikgu, thank you. She force lah, macam no choice. Yes. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Okay. Ya, ada soalan lagi nak tanya. Cikgu dengar macam ada satu suara lagi nak tanya. Tanya apa tadi? Silakan. Nak tanya apa tu? Tak ada. Okay. Baik, kalau tak ada kita teruskan dengan kita nak lihat perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey, sekarang rupa-rupanya nasionalisme ni sebenarnya dia bermula di barat.
Iaitu dia berkembang hasil, kita lihat kalau di barat, especially dia refer kepada apa tahu? Kepada negara-negara seperti Britain, kemudian negara seperti Perancis. Sebab itu kita lihat berkembang nasionalisme ni berkembang hasil penentangan terhadap pemerintahan beraja. Sebab raja ni adalah simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Iyalah, dia orang juga silap. Korang tahu raja-raja England apa semua kan, dia orang hidup kaya raya. Kaya raya. Tetapi kalau kita lihat rakyat hidup susah. Jadi sudah tentu rakyat akan memberontak. Kan, raja-raja boleh hidup dalam kastel yang besar, kemudian makan mewah-mewah, kan? Tapi rakyat ditindas, rakyat kesusahan. Sebab itu mereka bangun menentang. Contohnya kalau kita lihat apa tahu? Revolusi keagungan di England. Yang itu cikgu cerita, iaitu ada apa? Iaitu the Glorious Revolution. Ya, di England dan juga di Revolusi Perancis. Dan kedua-dua ini dikaitkan dengan apa tahu? Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Sebagai contohnya adalah Revolusi Amerika. So bermakna kita akan lihat 3 revolusi yang berlaku yang pencetus kepada nasionalisme. Semangat cinta akan bangsa dan negara. Bermula dengan pemikiran John Locke ni, iaitu ahli falsafah Inggeris ini. Dia kata apa? Selepas dia gubal Bill of Rights, iaitu kita kata undang-undang hak, undang-undang hak di England, beliau hasilkan karya Two Treatises of Government yang telah mempopularkan prinsip raja berperlembagaan, dan beliau menolak sistem raja berkuasa mutlak. Is anyone here yang tahu tak apa perbezaan raja berperlembagaan dengan raja berkuasa mutlak? Is anyone ada yang tahu tentang perkara ini? Ada tak? Saya nak cuba. Okey, silakan. Okey, raja berperlembagaan tu, raja tu dia buat pentadbiran atau it's based on the perlembagaan yang ditetapkan. Okey. While raja berkuasa mutlak tu dia macam buat raja tu buat undang-undang sendiri, tapi itu undang-undang tu berdasarkan kepentingan rakyat. Am I right or wrong? Yes. Okay, yeah. Basically itu betul. Okay. Sebenarnya raja berperlembagaan. Kita belajar dalam bahasa Malaysia di mana maksud ber ialah ada. Kan? Maksud ber ialah ada. Jadi raja berperlembagaan maksudnya apa? Raja yang ada perlembagaan. Means that raja yang ada undang-undang. So, raja di atas dan undang-undang yang di atas dia lagi. So, undang-undang inilah dipanggil perlembagaan. So, raja mesti follow the rules atau follow perlembagaan itu, constitution itu. Okay, itu raja berperlembagaan. Whereas kalau raja berkuasa mutlak adalah raja di atas dan undang-undang di bawah, di mana raja tu yang akan create undang-undang itu. Itu yang dikatakan raja berkuasa mutlak. Means that raja boleh berkuasa untuk mengubah apa-apa juga undang-undang di bawah ini. So, dalam buku ini dikata apa? Dia akan menyokong raja yang berperlembagaan tu. Dia sangat mempopularkan prinsip raja berperlembagaan ini, whereas dia tak mahu raja berkuasa mutlak. Itu secara umumnya. Jadi dia menegaskan bahawa kerajaan patutnya kerajaan ini buat atas persetujuan antara pemerintah dan juga rakyat. To be fair. Supaya apa? Supaya pemerintah pun mengetahui kehendak rakyat dan rakyat pun tahu kehendak pemerintah. Supaya ada kerjasama. Jadi undang-undang akan digubal bagi memenuhi hak asasi manusia. So undang-undang penting. Itu sebenarnya satu prinsip yang dipopularkan oleh John Locke, iaitu ahli falsafah Inggeris. Daripada situlah bermulanya yang dikatakan revolusi keagungan. Ini revolusi yang pertama kamu belajar. Revolusi keagungan, the Glorious Revolution.
1688 di England ini. Okey. Di mana kalau kita lihat baik, revolusi keagungan seperti mana video tadi dia kata apa tahu? Keinginan untuk menegakkan kedaulatan, maknanya menegakkan kuasa tertinggi itu bukan pada raja tapi kepada parlimen dan juga hak asasi rakyat. Means that dia orang tak nak raja dah. England tak nak raja. Tapi England nak supaya kuasa diberi lebih kepada parlimen dan juga kepada hak asasi rakyat. Jadi, ini berdasarkan kepada apa tahu? Pemerintahan Raja James yang kedua yang telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Okey, what it means by membelakangkan parlimen? Apa maksud membelakangkan parlimen? Contohnya macam membelakangkan Afif Zamri. Apa maksud membelakangkan tu? Mengetepikan. Mengetepikan, betul Zaim. Bagus. Mengetepikan, memulaukan. Yes. Ataupun tidak mempedulikan. Itulah dia. Kan? Okey, tidak mempedulikan parlimen. Sampai Hafiz tahu semua tahu makna dia. Okey, alamak. Okey, baik. Raja James kedua telah tidak mempedulikan parlimen semasa membuat undang-undang. Suka-suka hati dia nak buat undang-undang sendiri. Okey. Jadi oleh sebab itu ahli parlimen telah menentang raja ini, iaitu ahli parlimen telah menentang raja berkuasa mutlak ini, iaitu Raja James yang kedua ini, dan ianya disokong oleh Mary II dan juga suami dia, iaitu William of Orange daripada Belanda. Jadi Mary ni siapa? Mary ni sebenarnya anak kepada Raja James ni. Cuma Raja James ni sebenarnya kalau dalam video tadi Raja James ni adalah penganut Kristian Katolik. Katolik, ya. Cikgu. Mana ya. Kenapa William of Orange, cikgu? Okey. Kenapa tak William Itu of Purple ke Red ke? Sebenarnya itu adalah berkaitan dengan gelaran. Okey, orange tu adalah satu gelaran dan kita tahu bahawa Belanda memang ya dikaitkan dengan orange. Kenapa tak apple? Okey, nanti kamu tanya dia ya. Okey, baik. So kita lihat disokong Mary II dan juga suami dia Raja William of Orange daripada Belanda. So kita tahu Belanda memang terkenal dengan orange lah. Okey. Itu sebenarnya berkaitan dengan itu. Menyebabkan Raja James telah melarikan diri pergi ke Perancis. Okey. Baik. So Mary ni pula sebenarnya dia bukan Katolik. Mary ni sebenarnya adalah mazhab Kristian, iaitu Kristian Protestan. Protestan pernah dengar tak Protestan ni? Protestan iaitu berkaitan dengan ajaran agama Kristian sebenarnya kalau kita lihat dia ada dua mazhab yang besar. Iaitu mazhab Katolik dan juga mazhab Protestan. Jadi asalnya mazhab Katolik, tetapi ramai yang telah keluar daripada Katolik dan menjadi Protestan. Apa beza dia? Banyak. Banyak. Katolik biasanya dia berasaskan kepada Kristian yang berpusat di Rom. Sebab tu kalau kamu tengok Rom, dia banyak church yang kat sana. Rom memang banyak church. So Rom tu memang Katolik, base dia Katolik. Kan cikgu kata Protestan ni lain daripada Katolik kan? Ya, So betul. kalau Mary dan suami Raja William Orange ni dia sokong Raja James. Tapi Dia sokong? tapi dia punya agama dia lain. Okey. Jadi? Tadi saya dengar Protestan ni dia opposite of Katolik ke Yes, lain betul. Dia sebenarnya dia bukan opposite sangat, tetapi sebenarnya dia ada aliran yang berbeza. Contoh kalau macam dalam Islam, dia ada mazhab sunnah mazhab ahli sunnah wal jamaah dan juga mazhab Syiah, betul? So samalah juga Cikgu, macam kenapa nama macam dia Kristen. pelik sangat, cikgu? Yang mana? Raja William of Orange. Well, dah nama dia macam tu nak buat macam mana? Ini gelaran. Kenapa William of Orange tak ada William of Watermelon? I don't know. Ada Okay. Kenapa nak orange? I don't know.
Okey, tapi mungkin juga berkaitan dengan warna yang menjadi warna kebanggaan orang-orang kulit. Belanda. Mungkin. Cikgu. Warna Okey. kulit. Cikgu. Ya. Agama sesebuah negara tu kan. Macam agama Malaysia negara Islam tu kan. Okey. Dia dipengaruhi oleh rakyat agama paling banyak ke raja dia agama apa? Dia sebenarnya bergantung kepada kerajaan itu sendiri. Sebab kalau kerajaan itu memilih untuk menjadikan agama Kristian sebagai agama rasmi, maka raja tu maknanya negara itu adalah agama rasminya Kristian, macam tu. So dia bergantung kepada pemerintah dan perlembagaan itu sendiri. So rakyat ikut Ya. raja lah cikgu. Ya, rakyat ikut raja. Sebab daripada dulu lagi kita tahu bahawa memang rakyat akan follow apa yang raja buat. Cikgu. Ya. Kalau Malaysia ni agama kebangsaan, agama dia Islam kan, mainly. Agama rasmi. Agama rasmi Islam. Kalau US agama dia apa? Kristian. Okey, secara umumnya yang dikatakan agama dia adalah agama Kristian lah. Secara umumnya. Tetapi kalau kita lihat macam juga kat Malaysia. Even though kita agama rasmi agama Islam, namun agama-agama lain boleh diamalkan. Serupa juga macam negara-negara lain. Mungkin negara lain kata negara dia agama rasmi adalah Kristian, tetapi boleh mengamalkan, rakyatnya boleh mengamalkan agama-agama lain. Tak ada masalah. So kalau macam Rusia, Korea semua agama rasmi dia Kristian tapi boleh juga ada yang lain. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah, ya. Negara agama Kristian kan. Kalau perayaan Islam dia bagi cuti tak? Dia bagi cuti? Dia bergantung pada pemerintah. Kalau pemerintah nak bagi cuti, cutilah. Kalau pemerintah tak bagi, then tak bagilah. Boleh memohon, tetapi kalau tak dapat, kita tak boleh melawan sebab itu kuasa atas kuasa pemerintah. Kuasa pemerintah. Yes. Cikgu. Okey, ya. Kalau contoh negara yang agama Kristian tu kan, contohlah kalau ada pendatang asing macam kita, macam orang Malaysia, orang Melayu, dia nak pergi sana macam nak belajar atau become a permanent resident, dia kat situ dia ada ke macam kat sini kita ada temple, mosque, token semua, kat sana ada tak? Dekat mana? Dekat US ke? Bukan. Maybe US or some other country which as agama Kristian. Kebiasaannya tak ada, tetapi orang-orang yang membawa agama itu sendiri yang akan membuat satu persatuan pertubuhan dan mereka sendiri yang akan create atau banner tempat sembahan mereka sendiri. Jadi diorang boleh, dan itu diorang kena minta kebenaran lah kepada pihak kerajaan untuk membina tempat bersembahyang masing-masing. Jadi kalau kita pergi sana memang tak ada apa-apa pun. Kita kena mohon lah. Ya. Apa beza Yahudi dengan Kristian? Apa beza Yahudi dengan Kristian? Beza banyak. Beza banyak. Yahudi adalah berasaskan kitab Taurat. Manakala Kristian berasaskan kitab Bible ataupun Injil. Dan juga Kristian sebenarnya asas dia adalah agama Nasrani. Asalnya Nasrani. Dan Nasrani kita tahu dia agama Kristian berasaskan kepada Jesus. Manakala kalau katakan Yahudi dia berasas kepada David ataupun Nabi Daud. Sebenarnya David ataupun Nabi Daud Cikgu. Dia sangat berbeza. Bukan Zabur ke Nabi Daud kitab? Apa dia? Kitab Nabi Daud bukan Zabur ke? Dia ada Taurat dan juga Zabur pun ada. Dia ada banyak lah sebenarnya. Ya. Okey, cikgu. Kan kitab Taurat tu Yahudi kan? Ya. Okey. Kalau Al-Quran sekarang dia masukkan semua kitab-kitab terdahulu kan dalam Al-Quran tu. Kenapa Yahudi berbeza sikit kalau dia pun mengamalkan ajaran dalam Al-Quran? Okey, sebenarnya kalau kita lihat apa yang mereka taat kepada kitab Taurat itu sebenarnya apabila turun je Al-Quran, Taurat itu sebenarnya telah dimansuhkan dan undang-undang dan segala sembahan dan juga segala apa yang terpakai dalam Taurat itu sebenarnya telah terbatal. Tetapi mereka masih ingin mengamalkannya sebab itu menjadi terpesong. Itu sebenarnya. Ada dua jenis lah. Ya, sepatutnya. Okey. Dan Balkis tanya, cikgu macam mana
Okey, macam mana boleh wujud orang tak ada agama? Okey, dan okey, orang tu tak nak terikat dengan mana-mana pegangan, betul. Dan dia orang boleh buat undang-undang sendiri, betul. Dan mereka tak percaya kepada Tuhan sebab bagi mereka, mereka akan percaya kepada sesuatu yang mereka nampak, mereka boleh pegang dan mereka percaya. Tetapi Kalau apabila kita katakan bahawa idea Tuhan itu sebenarnya adalah yang membantu, yang telah yang telah mewujudkan alam ni semua, tapi dia orang akan kata apa? Mana Tuhan? Tak nampak Tuhan. kalau dia Jadi nampak mereka hantu kata, dia percaya je. jadi sebab itu wujudnya orang-orang yang tidak mempercayai perkara-perkara ini. Dan even sekalipun hantu pun dia tak percaya. Tengok. Baik, jap. Pusing. Ada orang tanya tu yang best tu Diana ni. Ayah saya tanya ni kelas sejarah ke fikir Islam? Tak apa. Ini pengetahuan. Cikgu, Ya, silakan. ada setengah orang dia cakap ada kepercayaan Illuminati bukan? Ada setengah orang apa? Cakap ada kepercayaan Illuminati. Okey. Sebenarnya apa tu cikgu? Baik. Okey. Saya Hafiz. Illuminati ni sebenarnya okey, Illuminati Adik saya sebenarnya cakap Illuminati tu orang yang tak percaya pada Tuhan. Orang Dan percaya. macam Okey, macam saya tak boleh percaya dia saja. ya, Illuminati sebenarnya dia bukan satu agama. Dia hanyalah satu gerakan. Club. Dia satu gerakan yang mana gerakan itu telah menyatakan bahawa mereka adalah gerakan untuk membantu dan bersedia untuk kedatangan Antichrist, iaitu kita kata sebagai Antichrist ni adalah orang yang kita kata akan wujud ketika hari mahu kiamat nanti. So itu panjang ceritanya lah Illuminati tu, dan ia satu gerakan, dia bukan satu agama, dia satu gerakan. Dan kalau Balkis tanya ajaran Ayah Pin tu, okey, Ayah Pin ni sebenarnya adalah satu ajaran di mana dia kata, dia claim bahawa diri dia adalah Tuhan, dia claim bahawa diri dia berkuasa, dia claim bahawa dia mampu menggunakan apa sahaja. Jadi dan orang keliling telah mempercayainya. Dan sebab itu wujudnya itu. Okey. Dan kenapa nama dia Ayah Pin? Sebab nama penuh dia ialah Arifin. Nama penuh dia ialah Arifin. Jadi sebab itu dipanggil Ayah Pin, sebab nama dia adalah Arifin. Yes. Dan kebiasaannya orang-orang yang claim dia Tuhan apa semua, mereka ada ilmu-ilmu tertentu yang boleh menundukkan orang lain. Seperti ilmu-ilmu hitam semua. Yes. Okey, itu kebiasaannya lah. Dan juga yang terpengaruh tu pula adalah orang-orang yang tidak percaya kepada agama, ragu-ragu dengan agama. Jadi ya. Nak tanya apa? Silakan. Kan ada agama Melayu sekarang ni. Okey. Lepas tu macam pelik lah agama Melayu ni. Betul ke? Apa dalam agama Melayu ni ada perbuatan solat ke benda semua tu? Sebab itu kan, okey, Dr. Muki Arifin. Baik, sebenarnya begini, zaman sekarang ilmu di hujung jari. Betul? Kamu type aja dekat phone, kamu boleh dapat macam-macam info berkaitan semua agama di dunia ni. Okey? Dan terpulang kepada kamu untuk memilihnya. So carilah yang benar, yang boleh menjadikan diri kamu orang yang lebih baik daripada hari ini. So itulah sebenarnya agama yang kamu amalkan. Dan kalau katakan kamu rasa kan, agama Melayu ni wujud, tiba-tiba kenapa pula orang nak ikut pun semua, it can be happen to anyone, including us. Sebab itu kita kena terus amalkan agama yang kita ada sekarang ini. Dia tak mustahil. Dia tak mustahil. Ya, dan sebenarnya ada satu agama lagi yang sebenarnya hampir semua rakyat Malaysia terlibat tetapi tak sedar. Kamu tahu agama apa? Apa dia cikgu? Iaitu agama menyembah duit. Everything nak duit. Everything mesti ada duit. Nampak tak? Ya, everything kena ada duit. Nampak tak? Tanpa disedari duit menjadi satu agama. Nampak tak? Jadi kalau tak ada duit tak ada cerita lah. Betul je senang cikgu, no money no talk macam tu. Yes, no money no talk. Kena ada duit. Betul. Nak beli internet kena ada duit. Betul. Money equals to power. Tak, sebenarnya yang mana lebih penting? Duit tu ke rumah tu, ataupun duit tu ke ataupun keamanan dalam rumah tu?
Yang mana lebih penting? Keamanan. Keamanan. Tetapi bila dah dapat duit tu, dah dapat keamanan, cari lagi duit banyak-banyak. Kemudian bila cari duit banyak-banyak, mulalah lakukan rasuah, mula lakukan jenayah, mula lakukan banyak perkara-perkara jahat. Semata-mata apa? Semata-mata kerana nak duit. Cikgu, Nampak tak? cikgu, saya nak tanya Ya, cikgu. agama tu. Ya. Bukan, cikgu cakap duit, cikgu compare duit dengan keamanan kan cikgu. Tapi sekarang, my parents are not like last time they told before macam you kena belajar sebab you want to work and then you want to live a luxurious life. To live a luxurious life, you need money. To earn that money, you have to work. To get the job which can get you the money, the salary you want for luxurious life, you have to study. Dia macam related tau cikgu. Okay. So kalau if you macam dia cakap macam tu, so macam okay, you have to take this point then only you have to go to next one. No. Sometimes I confused. Dia sebenarnya macam ni. Basically, mak bapak kita nak apa tahu? Nak satu formula yang simple. Satu formula yang kamu boleh follow, satu formula yang simple. Kamu belajar tinggi-tinggi, dapat master, dapat PhD dan kamu akan dapat gaji besar. So dapat gaji besar nanti kamu bahagia. Betul? Okay. But in reality, is formula itu tidak berkesan. Formula itu tidak Kenapa, berkesan. cikgu? Kerana kalau katakan kamu dapat PhD sekalipun, ianya bergantung kepada your effort. Kalau kamu PhD sekalipun, tapi kalau kamu tak boleh bekerja dengan orang lain, kalau kamu pemalas, kalau kamu juga tidak ada motivasi, kamu akan juga menjadi orang-orang lain di mana kita tahu ada juga PhD, master, even degree yang sebenarnya jadi food panda. Ada. Kerana apa? Kerana malas nak mencari duit, kerana malas nak memohon jawatan kerja, kerana malas, macam-macam malas. Jadi nak hidup yang biasa-biasa saja. Macam-macam. It's up to you. Ya. Tak, sebenarnya dah dapat PhD tapi malas nak cari kerja. Kamu kena tahu sifat pemalas ni bukannya sifat pemalas belajar. Kamu mungkin malas belajar tapi kamu rajin makan. Kamu mungkin malas belajar tapi kamu rajin main game. Betul? Betul. Pada sekali kena bimbing anak ikut cara zaman anak-anak itu. Ya, sebenarnya ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, okey, dia kata apa? Okey, didiklah anak kamu, okey, berdasarkan zamannya. Berdasarkan zamannya. Ya. Okey. Okey Aisyah, itu dia nak buat analogi yang simple. Ni kalau dapat C nanti kerja tukang sampah. Itu nasib baik kerja Aisyah. Zaman dulu apa tahu? Kalau katakan apa? Ini kalau kau tak belajar rajin kahwin. Itu je. Kan. Itu sebenarnya. Okey. So zaman sekarang ini sebenarnya semuanya bergantung kepada effort. Usaha. Kalau tak usaha, tak dapat. Usaha. Ya. Jadi okey, kahwin orang suka. Okey. Kahwin. Ya. Tapi kan sekarang bukan my family but then my aunt lah, dia advise anak-anak dia orang nanti when you get big, better not to get married. Okey. Dia tu dia advice. So sebenarnya most of your parents sebenarnya suggestkan tentang apa tahu? Jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah apa? Okey, belajar tinggi-tinggi, kemudian dapat kerja yang gaji besar, kemudian kahwin, dapat rumah besar dan everything besar-besar. Itu memang jalan paling pantas. Okay. But most of your parents juga sedar bahawa sebenarnya adalah satu impian yang sukar untuk dijadikan realiti. Sebab sebenarnya kamu sendiri struggle. Even nak SPM ni pun struggle. Tak payah SPM. Form 4, bab 2 ni pun kamu struggle. Betul cikgu, saya dapat. Ya. Bab form 4 ni pun kamu still struggle. Means that apa? Okay, mak bapak kita sebenarnya dia bagi satu jalan impian. Okay, tapi struggle itu kamu kena hadapi sendiri. So sebenarnya apa? Struggle itu dia nak kamu give your effort. Give your effort untuk apa? Untuk berjaya. Supaya apa? Kamu dah biasa. Ini aku boleh berjaya dengan cara apa? Give effort. Buat usaha. Itu yang dia nak sebenarnya.
Ayah saya selalu ingat yang format pelajaran dia sama. Tak, format Kena jadi berbeza. motivator lah cikgu. Ya, berbeza sebenarnya. Okey, pelik juga hari ni kelas kita. Kenapalah kita bercakap macam ni? But Memang anyway, pelik cikgu. okay, Nabil lah okay. cikgu. Out of the topic. Off the topic. Tapi walau apa pun cikgu harap apa yang kita bincangkan ini sebenarnya akan mampu untuk apa? Untuk membuka minda kamu. Okay? Dan supaya apa? Kamu willing tu untuk belajar tanpa perlu dipaksa. Saya willing nak belajar sejarah sebab apa? Sebab saya nak tahu. Bukan saya nak dapat A, tapi saya nak tahu. Bila saya dah tahu, dah tentu saya boleh dapat A. Itu sebenarnya. Cikgu tak nak kamu, aku nak hafal supaya dapat A. Itu normal parents. Kalau macam cikgu, no. For me, please understand. Faham kan? Dah tahu kan? Okay. Dan kamu layak untuk dapat A. Jadi itu yang cikgu nak. Supaya kamu ada effort untuk. Cikgu sebenarnya saya suka sejarah tau. Tapi dah tahu lah cikgu nampak ada banyak fact. Aduh. Itu memang fakta lah. Cuba kumpulkan daripada 1 Masihi hingga tahun 2021. Ada 2021 tahun. Lagi macam-macam cerita ada. Yeah. So bila soalan suruh cari girlfriend, saya dah kat bawah. Okay. Cikgu itu bukan girlfriend, itu GFX. Itu formula okay. saya Kami belajar tapi kadang-kadang di pressure. Kami dah usaha tapi bila tak dapat target parents lagi pressure. Tanpa ada motivasi. Okay. So end up ramai remaja yang mengalami stres. Bila stres parents kata itu masalah remaja. Tanpa show some support. Wow. Satu claim yang okay. Hebat Nakib. Okay. Aku terfikir. Okay. Well, daripada siapa ni? Yuhai. Okay. Ya, sebenarnya itulah sebenarnya. Okay, as a parents, okay. As a parents, okay, kita jangan salahkan parents. Sebab parents mungkin sebenarnya, bagus. Okay. Parents sebenarnya mungkin mereka pun sendiri pun masih baru dalam parenting ini, masih tak ada info tentang parenting ini. So kamu jangan bergaduh dengan parents. In that case, kalau katakan kamu benar-benar stres tentang apa yang berlaku kan, why don't you just share with me? Okay, boleh share dengan cikgu. Okay, supaya apa? Supaya kita boleh mengetahui apa yang berlaku sebenarnya. Yes. Okay. Okay, go to overseas. Kenapa cikgu? Sebab overseas mungkin memberikan peluang yang lebih banyak. Okay, memberi peluang pekerjaan yang lebih banyak. Okay. Pernah cikgu jadi counselling ke? Back to the 19... Cikgu kenapa cikgu tak jadi cikgu counselling? No, back to 1990 sampai 2000, early 2000, cikgu juga adalah terlibat dengan perkara-perkara ini lah. Terlibat dengan counselling punya course. Jadi sebab tu cikgu tahu sedikit. Dan cikgu tahu sebenarnya back to shut up Rafizuddin. Baik, kemudian okay, jangan risau. Okay, seandainya kalau kamu tidak ada parents yang mampu mendengar rintihan kamu, keluhan kamu, kamu ada seorang bapa yang mengajar sejarah yang boleh mendengar masalah kamu di sini. Okay, itu. Kamu ada seorang bapa di mana? Di sini. So boleh cerita apa-apa. Okay, kita boleh share. Papa Rafi. Okay, itu penting. Okay, jangan rasa diri left out, jangan rasa diri terpencil. Apa-apa kamu ada seorang bapa yang sedia mendengar, mendengar kamu. Mama masing-masing lah. Kau gila apa? Okay, baik. Mama masing-masing. Saya rajuk. Nama cikgu tak bakal laju tu pasal okay. Okay, shut up Fif. Okay, baik. So, okay, hanya mami. Ayah saya meninggal cikgu bila cikgu cakap. Okay, dia cakap macam tu sebaik sikit. Alah, okay. Ya, sama-sama insyaAllah. Okay, jangan risau. Okay, jangan risau. Kalau kamu ada masalah, okay, kamu ada seorang bapa, iaitu mana? Di sini. Alright? Jangan risau. Cikgu ada 200 orang anak ni, 250 orang anak. Okay, jangan risau. Okay. Big Daddy tak apa jadi ayah sekali. Okay, baik. So, cikgu tak rekod. Enggak, cikgu tak rekod. Alright, banyak anak cikgu. Cikgu tak rekod. Ada simbol recording kat situ? Tadi ada rekod, tapi sebenarnya bila bincang tentang hal ni, kita stop lah kan. Okay. Jadi takut nanti orang tengok, ini kelas sejarah ke kelas apa? Cikgu upload dalam YouTube. Okay guys.
So itu sahaja pada hari ni. Okey. Terima kasih. Untuk semua ingat, okey. Yang betul. Okey. Dan untuk kurangkan Thank beban. you, cikgu. Sama-sama Marisa. Okey. Thank you Papa. Kita jumpa Thank you lagi next Papa. class. Papa, Okay. thank you Papa. Assalamualaikum. Thank you Big Daddy. Thank you Papa. Sama-sama. Bye. Thank you Daddy. Terima kasih guys. Mama. Mama. Sama-sama. Mama. Kau ni kan dah aku tengok Nakib umum 16 tahun, perangai macam 10 tahun. Aduh, kau 16 ni kan. bulan dah cikgu. 16 bulan. Ya Allah. Cikgu. Nampak. Cikgu. Layan. Okey, terima kasih. Cakap lagi. Jangan stop. Jom. Marafi, saya pun Dah. Okey, bye. Cikgu. Bye. Who next your mother? Betul lah. Papa, aku sayang Cakap je boleh tak? Janganlah spam. Kita cari papa. Sayang Gerak papa. dulu lah menyampah aku dah ni. Jap. Cikgu tak dengar apa-apa. Cikgu tak dengar apa-apa. Sebab saya menyanyi ke menyampah. Maaf lah. Enggak. Cikgu kata Tak dengar. Bye. Allah Akib. Bye cikgu. Cikgu panggil Leslie cikgu. Jawab dengar. Bye, cikgu. Bye.